Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus utama Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 4 November depan sebagai hari mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syahrul berkata hari penamaan calon pula akan dilakukan pada 21 Oktober depan. Menurut beliau, tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari bermula selepas pengisytiharaan calon-calon yang bertanding iaitu pada 21 Oktober sehingga 3 November ini. Dan memutuskan satu pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N67 Jepak Sarawak hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi Dewan Undangan Negeri N67 Jepak dibuka bermula dari hari ini, 25 September 2023, Isnin. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas satu mesyuarat khas di Putrajaya pada Isnin. Dr. Azmi menambah pusat penamaan calon PPC dan pusat penjumlahan rasmi undi PPRU yang digunakan adalah di Balai Raya Kampung Jepak Bintulu. PRK Dun Jepak perlu diadakan bagi mengisi kekosongan luar jangka susulan penyandangnya Datuk Talib Zulkifli meninggal dunia pada 15 September lepas. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRK Dun Jepak adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan Jun 2023 yang dikemas kini sehingga 15 September 2023. Di PPR ini mengandungi seramai 22,804 orang pemilih yang terdiri daripada 22,761 orang pengundi biasa dan 43 orang anggota polis. Berita seterusnya, golongan petani harus bersedia mengguna pakai teknologi dalam pertanian bagi merealisasikan impian Sarawak menjadi pengeksport makanan menjelang tahun 2030. Pimpinan Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bob Openg berkata, petani pada hari ini harus menerima kemajuan teknologi sedia ada dalam meningkatkan pengeluaran dan kualiti hasil tanaman mereka. But if the concept is based on what you need, it's just like any other industry, meaning you have to embrace technology, increase food production, and export those who need food. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Konferens Bioteknologi Pertanian Pintar dan Keusahawanan Bio-SFA di Kuching pada Isnin. Menurutnya lagi, Sarawak harus mengambil peluang daripada masalah kekurangan makanan dunia dengan memanfaatkan topologi dan kesuburan tanah yang luas di negeri ini untuk tujuan pertanian. Sehubungan itu, katanya negeri ini sedang giat mendapatkan nasihat dan tujuh ajar daripada pakar luar negara dan pelibatan universiti-universiti tempatan dan penganjuran konferens antarabangsa bagi berkongsi ilmu mengenai pertanian moden. Sementara itu, dalam sidang media selepas majlis, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari turut mengumumkan perancangan untuk penyediaan dana bagi membantu pelajar tempatan berkecimpung dalam industri makanan berasaskan teknologi. So bermakna you have to have venture capital untuk kita memberi kepada student kita. So you have to have that funding facility. Jadi saya dan kerajaan masih lagi cari jalan lah. Ujarnya dana tersebut akan dikaji berdasarkan ramalan nilai pulangan dan risiko jangka panjang kerana teknologi-teknologi yang digunakan adalah masih baru. Di Limbang pula, Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa merupakan platform bagi mempromosikan tradisi masyarakat Tionghoa. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pelbagai aspek kebudayaan masyarakat Tionghoa dipersembahkan pada fiesta tersebut dengan tujuan memastikan ia dikenali ramai dan tidak hilang di telan zaman. Katanya persembahan kebudayaan seumpamanya perlu dikekalkan untuk tatapan generasi kini dan akan datang. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa 2023 di Limbang Waterfront Amphitheatre pada Sabtu. Selain persembahan kebudayaan masyarakat Tionghoa tempatan, fiesta yang berlangsung selama 3 hari bermula 22 hingga 24 September itu turut menampilkan persembahan daripada kumpulan kebudayaan masyarakat Tionghoa dari Miri, wilayah Persekutuan Labuan dan negara Brunei Darussalam serta Taiwan.
Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata penganjuran pelbagai pesta berasaskan kaum tempatan dapat menonjolkan kebudayaan, adat resam dan keunikan sesuatu kaum itu kepada masyarakat umum selain menarik perhatian pelancong. Beralih ke Sibu, di mana Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Cheng Jing Ek, terus komited untuk membantu rakyat di konstituensinya selepas Sarawak dicatat sebagai negeri kadar inflasi bulanan tertinggi di Malaysia pada Ogos lepas. Hal ini berdasarkan rekod Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini, di mana Sarawak mencatatkan kadar inflasi sebanyak 3.4%. Cheng mengakui bahawa rakyat pada masa ini dalam situasi tidak baik kerana terpaksa berhadapan kenaikan harga barangan harian yang tinggi. That's why as the ADUM, as the Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak, especially for the Bukit Asik. So that's why I receive a lot of feedback from our residents who need helps, right? So I will be there on the very first. I will be there, for them to help them, to assist them, because now I understand that the living cost is so high, they cannot afford anymore. Yeah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam gala Festival Pertengahan Musim Duruh Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP 2023 di Pusat Khidmat Dun Bukit Asik pada Sabtu. Dalam pada itu, Cheng turut memohon agar kerajaan mencampur tangan bagi menyelesaikan isu monopoli syarikat Padi Beras Nasional Berhad Bernas. For the rice, right? The Bernas company should allow the individual company to do the import, from overseas, rather than the Bernas itself monopoly on it. It shouldn't be in that way. It should be open out for the trading to import the cheaper rice to sell to our rakyat. Paparan selanjutnya, seramai 10,100 peserta bakal memeriahkan Padang Merdeka Kuching sebenar Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi. Perarakan kali ini disertai sebanyak 237 kontijen dalam 10 kategori termasuk badan beruniform, Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Badan Berkanun, Badan Swasta, Masjid dan Surau Kumpulan Hadrah, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan dan Kelab, Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah bagi murid tahun 4 hingga 6. Menurut Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri ini akan diadakan pada 27 dan 28 September ini bermula dengan Majlis Kesyukuran dan Zikir Maulidur Rasul di Masjid Jamek. Untuk makluman pada 27 bulan ini, kita akan mengadakan Majlis Kesyukuran dan Zikir Maulidur Rasul di Masjid di Sarawak. Kita juga sekitar 6,5 tahun pada program jemaah sembilan maghrib, Muslim dan bersama hasil di Sarawak. Tuan-tuan semua, setakat ini, insyaAllah juga dimaklumkan yang Allah ini akan hadir dan juga mendoakan semoga benar bersama yang bertemu di Sarawak dan tuan hadir bersama kita. Untuk kesempatan ini, insyaAllah pada belakang kita akan mengadakan perhimpunan dan perarakan di Padang Merdeka Kuching. Pukul 6.30 pagi kedatangan kontijen. Ya, insyaAllah kita menjaga kedatangan generasi itu 50 dan seandainya yang akan datang, insyaAllah jam 8. Hingga kini kita telah menerima pernyataan yang memperkatakan sampai 233 kontijen insyaAllah akan hadir bersama di Majlis Perkenaan dalam berbagai kategori daripada perkara 8 kategori yang daripada. Beliau berkata demikian dalam sidang media sebelum mesyuarat akhir sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi. Sebenar sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching pada Isnin. Sementara itu, katanya perarakan tersebut meliputi dua kawasan perarakan iaitu kawasan kampung sekitar 4 km
dan kawasan kedua meliputi Bandaraya Kuching dengan jarak sekitar 3.7 km. Laporan berikutnya, program Citra Minda Intergenerasi Anjuran Pertubuhan Kebajikan Pusat Aktiviti Warga Emas PAWI dilihat dapat memperkukuhkan lagi hubungan sesama generasi tua dan muda. Timbalan Datuk Bandar Majlis Mara Kuching Selatan, Datuk Dr. Zaidi Suhaili berkata, program tersebut dianjur untuk mewujudkan interaksi antara warga emas dengan golongan remaja. Kita mahu mengurangkan generation gap, jurang sosial antara warga emas dengan generasi remaja. Itu tujuan kita supaya ada jangan terputus communication di antara dua generasi. Tujuannya adalah untuk kita supaya masyarakat kita faham memahami, orang generasi remaja faham apa keperluan warga. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyempurnakan majlis penutupan program Citra Minda Intergenerasi di Kuching pada Ahad. Menurut beliau lagi, program seumpama itu mampu mewujudkan persefahaman antara warga tua dan muda tentang keperluan masing-masing serta mewujudkan perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Seramai 150 peserta yang terdiri daripada ahli-ahli PAWI Kuching, PAWI Lundu, PAWI Satok, Pusat Aktiviti Kanak-kanak Semariang, Rumah Tunas Bakti dan pertubuhan lain telah terlibat dalam program tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan Majlis Perasmian Konferens Bioteknologi Pertanian Pintar dan Keusahawanan yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat Salumkas.